Kalau kau pergi kerja di negara miskin macam Malaysia, kau sedang musnahkan masa depan kau sendiri. Aku pernah melontarkan ayat itu ke muka kakakku, Anna, tanpa teragak-agak. Kerana dalam kepalaku Malaysia adalah berita yang sama berulang kali. Gaji rendah, ekonomi yang rapuh, sistem yang longgar, rakyatnya bekerja keras tetapi tiada jalan untuk maju. Aku percaya semua itu seperti aku percaya ramalan cuaca. Sehinggalah pada hari aku terbang ke Kuala Lumpur untuk melihat sendiri sejauh mana kakakku telah sesat. Tetapi sebaik sahaja kakiku mencecah lantai lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pemandangan di hadapanku seolah-olah menampar aku dengan realiti yang tidak pernah wujud dalam angka. Keteraturan yang lembut, pandangan mata yang penuh hormat, kesunyian yang tidak menekan sesiapa. Beberapa hari kemudian, di pejabat kakakku, aku menyaksikan satu peristiwa. Satu kesilapan besar yang sepatutnya membuat semua orang saling menyalahkan, sebaliknya bertukar menjadi detik di mana seluruh pasukan berdiri teguh bersama, sehingga aku terpaksa menelan kembali kata-kata penghinaanku bersama air mata. Air mata yang aku telan pada hari itu tidak hilang kemana-mana. Ia seperti gumpalan keras yang tersekat di tengah dada. Tidak sakit seperti luka baru, tetapi cukup berat untuk membuat nafasku pendek. Aku duduk di dalam kereta dari lapangan terbang menuju ke kondominium kakakku, memandang lampu-lampu di tepi jalan yang berbaris panjang seperti helaan nafas kota ini. Aku cuba memberitahu diriku, jangan buat kesimpulan terburu-buru. Padahal, tabiat lamaku ialah membuat kesimpulan sepantas membaca tajuk berita dan terus menghakimi seluruh negara. Namaku Lena Fisher, dibesarkan dalam sebuah rumah yang percaya pada kepastian. Ayahku seorang eksekutif dalam sebuah syarikat industri. Dia seorang yang mencintai logik, angka, dan peraturan. Ibuku seorang yang penyayang, tetapi kasih sayangnya juga berada dalam kerangka yang sama, kerangka yang dipanggil kestabilan. Kami bukan keluarga yang kaya raya, tetapi tidak pernah hidup susah. Kami mempunyai kehidupan yang boleh dijangka. Dalam rumah seperti ini, kejayaan sering diukur dengan perkara yang boleh disentuh. Gaji, jawatan, syarikat, negara yang mempunyai sistem yang kukuh. Kakakku, Anna, tidak seperti aku. Dia juga bijak dalam pelajaran, tetapi dia lebih pendiam, lebih mendalam, dan lebih suka mendengar daripada bercakap. Semasa kecil, aku sering jengkel dengan ketenangannya kerana ia membuatkan aku tidak dapat meneka apa yang difikirkannya. Sehinggalah pada satu malam, beberapa tahun yang lalu, semasa kami makan malam, ayah meletakkan sudu perlahan-lahan, seperti yang selalu dilakukannya apabila ingin membicarakan sesuatu yang penting. Ibu tersenyum kepada Anna seperti biasa. Kemudian, Anna berkata dengan nada yang tenang bahawa dia akan pergi bekerja di Kuala Lumpur. Aku masih ingat dengan jelas kesunyian di dalam bilik itu. Bukan kesunyian kerana marah, tetapi kesunyian kerana tidak percaya. Seolah-olah ada seseorang menekan butang jeda masa. Ayah terus bertanya mengapa perlu pergi sejauh itu. Ke sebuah negara yang difahaminya mempunyai pendapatan rendah dan sistem yang tidak menentu. Ibu bertanya dengan nada lebih bimbang. Takut anak perempuannya akan hidup susah, ditipu dan tidak selamat. Manakala aku tidak bertanya. Aku menghakimi, aku bentangkan segala hujah seolah-olah memegang fail dokumen. Statistik ekonomi, imej berita yang pernah aku lihat orang bekerja keras, kesesakan lalu lintas, keadaan huru-hara. Aku bercakap dengan pantas dan kuat, seolah-olah mahu semua orang percaya serentak bahawa aku betul. Dan ayat yang aku tujukan kepadanya pada malam itu, ayat yang sehingga hari ini masih menusuk hatiku, adalah ayat yang sama aku mulakan cerita ini. Kalau kau pergi kerja di negara miskin macam Malaysia, kau sedang musnahkan masa depan kau sendiri. Anna tidak membalas. Dia hanya memandangku lebih lama dari biasa, dan berkata perlahan, Lena, kau mengukur dunia dengan apa yang orang lain tunjukkan padamu. Kau belum pernah melangkah masuk dan merasainya sendiri. Ayah mengeluh. Ibu menggenggam tangan Anna dengan erat. Aku pula berasa seperti dihina, walaupun dia tidak menghinaku. Aku hanya tidak suka dia tidak melawan dengan bahasa yang aku mahir bahasa kemenangan. Beberapa bulan kemudian, Anna benar-benar terbang. Kami menghantarnya di lapangan terbang. Ayah memeluknya lebih erat daripada biasa. Ibu menangis tanpa suara. Aku berdiri kaku seperti tiang lampu. Aku fikir kakakku sedang pergi untuk membuktikan kedegilannya. Dan aku sangat yakin dia akan kembali. Kembali dengan kata-kata, kau betul. Tetapi Anna tidak kembali. Dan yang anehnya, dia kelihatan semakin tenang dari hari ke hari. Pada tahun-tahun pertama, Anna sesekali menghantar gambar.
Bukan gambar mewah, bukan gambar menunjuk-nunjuk kehidupan yang hebat, tetapi gambar-gambar kecil yang tidak pernah aku fahami. Gambar meja kerjanya dengan nota terima kasih, gambar segelas teh ais limau di sebelah buku nota, atau gambar jalan raya pada waktu pagi dengan cahaya matahari yang sempurna. Dia menulis mesej ringkas, "Hari ini baik. Hari ini pasukan banyak membantu. Hari ini rasa bersyukur." Ketika itu, aku ketawa dalam hati. Aku fikir dia sedang cuba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik. Aku sendiri mempunyai pekerjaan yang baik di Jerman, dalam bidang sistem dan perancangan. Segalanya mengikut jadwal, seperti jam. Kemajuan adalah seperti menaiki tangga. Aku berjaya dengan cemerlang menerima pujian, bonus, dan cuti tahunan. Tetapi setiap kali aku mematikan komputer pada waktu petang, aku akan merasa ada satu ruang kosong kecil yang tidak dapat diisi. Aku tidak menderita, tetapi aku juga tidak merasa puas. Dan apabila aku melihat wajah kakakku melalui panggilan video, dengan matanya yang tenang tetapi bersinar, aku menjadi semakin keliru. Mengapa orang yang aku fikir sedang menurunkan taraf hidupnya kelihatan seperti berdiri di tempat yang lebih teguh daripadaku? Satu malam selepas kerja, aku duduk di kafe biasa aku, membaca berita tentang Asia secara sambil lewa. Aku melihat perkataan yang sama, masalah yang sama, statistik yang sama. Kemudian aku menatal mesej dari Anna yang baru dihantar. "Hari ini kami melakukan kesilapan, tetapi pasukan kami tidak membiarkan sesiapa jatuh sendirian." Ayat ini membuatkan aku meletakkan telefon bimbitku perlahan-lahan, seolah-olah takut ia akan pecah. Aku tahu istilah pasukan dalam konteks Jerman. Pasukan adalah struktur kerja, dibahagikan mengikut tugas. Kesilapan adalah bukti kegagalan. Tetapi aku tidak biasa dengan pasukan sebagai tempat untuk seseorang bersandar dan bernafas. Aku mula mempersoalkan diriku buat kali pertama secara serius. Adakah aku yang sebenarnya miskin? Miskin dalam erti kata yang tidak ada dalam akaun bank. Miskin dalam erti kata kepercayaan. Miskin dalam erti kata perasaan selamat apabila melakukan kesilapan. Miskin dalam erti kata mempunyai seseorang di sisi tanpa perlu membuktikan nilai diri sepanjang masa. Keesokan harinya, aku menyerahkan surat permohonan cuti tanpa teraga-aga. Aku membeli tiket ke Kuala Lumpur tanpa memberitahu semua sebab kepada ayah dan ibu. Aku hanya berkata aku akan melawat kakakku. Tetapi sebenarnya, aku akan pergi melihat diriku sendiri. Aku ingin tahu apa yang telah aku terlepas selama ini. Aku ingin tahu apa yang kakakku lihat di negara yang pernah aku pandang rendah. Dan yang paling penting, aku ingin tahu adakah wujud kejayaan yang tidak perlu dibayar dengan keletihan dalaman. Sebelum berlepas, aku mengemas beg seperti seorang profesional. Semuanya dilipat kemas, dokumen lengkap, palam penyesuai sedia. Tetapi di dalam hatiku, ia bersepah seperti laci yang tidak terurus. Aku masih mempunyai keangkuhan yang tersembunyi. Aku masih mahu membuktikan bahwa aku pernah betul. Tetapi aku juga mula takut. Jika aku benar-benar salah, aku perlu mengakui bahwa aku terlalu mudah menghakimi. Mengakui bahwa aku telah menyakiti kakakku dengan kata-kata yang logik tetapi kejam di hati. Dan dengan hati yang masih separuh keras, aku menaiki pesawat ke sini. Tiba di bandar yang pernah aku panggil miskin untuk mencari di mana sebenarnya kekayaan yang Ana maksudkan. Dan mengapa ia boleh membuat seseorang tersenyum dengan tenang tanpa perlu mengalahkan sesiapa. Selepas mengesahkan tempahan tiket ke Kuala Lumpur, perasaan di dadaku tidak menjadi lapang seperti yang aku sangka. Sebaliknya, ia terasa seperti seseorang memasang lampu terang di dalam sebuah bilik yang bersepah. Aku dapat melihat kekusutan itu dengan lebih jelas. Aku berjalan pulang ke bilikku pada petang itu dengan perasaan aneh antara keyakinan seorang yang pernah menghakimi dan ketakutan seorang yang mula ragu-ragu sama ada dirinya yang bersalah. Aku tidak menceritakan segalanya kepada ayah dan ibu. Ayah masih melihat Malaysia melalui carta dan graf. Ibu masih bimbang tentang keselamatan. Aku memilih untuk hanya mengatakan ayat yang membuat semua orang selesa. Saya pergi melawat Anna, beberapa hari saja, kemudian saya balik. Ayah mengangguk, seperti orang yang berfikir anak bongsunya masih berada dalam kerangka yang sama. Ibu menyediakan ubat sakit kepala untuk dimasukkan ke dalam beku. Aku menerimanya dan tersenyum, walaupun di dalam hati, aku tahu apa yang akan aku hadapi mungkin tidak dapat diubati dengan ubat. Malam sebelum berlepas, aku duduk di hadapan tingkap, memandang lampu jalan di bandar kelahiranku yang sudah biasa. Hidupku terlalu teratur sehingga terasa seperti sebuah kotak yang tertutup rapat.
Tiada ruang untuk udara masuk dan keluar. Aku teringat kata-kata Anna. Kau mengukur dunia dengan apa yang orang lain tunjukkan padamu. Dulu aku marah, tetapi sekarang aku mula faham bahawa sesetengah kebenaran tidak boleh diukur dari jauh. Ia memerlukan langkah kaki, peluh, dan kesediaan untuk membiarkan hati sendiri bergetar. Aku membuka telefon, menatal mesej-mesej lama dari Anna. Mesej-mesej itu tidak pernah menjelaskan berapa gajinya atau sama ada dia sudah dinaikkan pangkat. Dia lebih banyak bercerita tentang orang berbanding angka. Dia bercerita tentang rakan sekerja yang menunggunya semasa hujan lebat, tentang makcik penjual di hujung lorong yang ingat dia tidak makan pedas, tentang bos yang bercakap kepada pasukannya dengan nada yang begitu lembut, sehingga orang yang mendengar berani untuk bercakap benar. Dulu aku fikir itu semua romantisme yang tidak masuk akal, tetapi seiring berjalannya waktu, aku mendapati bahawa hidupku mempunyai segala-galanya dalam bentuk angka, kecuali perasaan. Perasaan bahawa aku berada di tempat yang boleh aku percayai. Di lapangan terbang keesokan harinya, aku menarik bagasi seperti orang yang akan pergi bekerja, bukan seperti orang yang akan mencari jawaban. Di dalam beg ada pakaian yang kemas, dokumen insurans perjalanan, SIM card simpanan, dan sebuah buku nota kecil yang aku berniat untuk mencatat pemerhatian seperti seorang penyelidik. Aku berkata pada diri sendiri, aku akan pergi melihat dengan mata kepalaku sendiri untuk mengesahkan fakta, bukan untuk mempercayai perasaan. Tetapi apabila sudah berada di dalam pesawat, aku merasa seperti sedang melarikan diri dari sesuatu dalam kehidupanku yang lama, melarikan diri dari kekeringan yang tidak berani aku akui. Di dalam pesawat, aku cuba bekerja membaca dokumen, membalas email, tetapi otakku seolah-olah ditarik oleh daya graviti yang lain. Aku teringat saat Anna berkata, pasukan kami tidak membiarkan sesiapa jatuh sendirian. Perkataan tidak membiarkan membuatkan aku tersentak. Kerana di duniaku, orang tidak sengaja membiarkan sesiapa. Kami hanya terlalu sibuk, hanya perlu bertanggung jawab pada tugas sendiri, hanya perlu bersaing, hanya perlu membuktikan nilai diri sepanjang masa. Tetapi hasilnya sama sahaja. Apabila seseorang melakukan kesilapan, dia akan merasa keseorangan serta-merta. Aku memandang keluar tingkap, melihat awan terbentang panjang seperti kain putih yang belum ditulis apa-apa. Aku bertanya pada diri sendiri dalam diam, jika aku mendapati bahawa Malaysia tidak miskin seperti yang aku fikirkan, apa yang akan aku lakukan dengan semua kepercayaan yang telah aku bina sepanjang hidupku? Jika aku mendapati bahawa kejayaan mempunyai wajah yang lain, adakah aku akan berani mengakui bahawa aku pernah menyakiti orang yang aku sayangi dengan keyakinan diriku sendiri? Beberapa jam berlalu. Aku tidur-tidur ayam dengan mimpi yang aneh. Bermimpi aku berdiri di hadapan sebuah bilik mesyuarat besar, skrin penuh dengan angka, tetapi semua orang berpaling memandangku dengan pandangan kosong. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tiada siapa yang memarahi, tetapi kesunyian itu membuatkan aku merasa lebih kecil daripada sebarang kritikan. Kemudian aku tersedar, apabila juru terbang mengumumkan pesawat akan mendarat. Aku fikir aku sudah bersedia. Tetapi apabila mendengar perkataan Kuala Lumpur dalam pengumuman itu, jantungku berdegup lebih kencang, seperti seorang pelajar yang akan membuka pintu dewan peperiksaan. Walaupun aku tidak tahu subjek apa yang akan aku hadapi, aku mengemas barang, melipat selimut, dan berjalan mengikut penumpang lain keluar. Fikiran terakhir sebelum kakiku menjejak tanah ialah satu soalan ringkas. Bukan soalan seorang penganalisis, tetapi soalan seorang yang letih dari dalam. Adakah aku akan menemui tempat untuk hatiku berehat? Apabila pintu pesawat terbuka, bau udara baru menerpa masuk. Lebih hangat, lebih lembab, dan ada sesuatu yang asing tetapi tidak menakutkan. Aku berjalan melalui jambatan udara ke dalam bangunan terminal. Kecerahan lampu siling yang tinggi memantul di lantai yang licin, membuatkan aku tanpa sedar memperlahankan langkah. Imej-imej pertama membuatkan aku terpaksa mengakui, aku tidak kenal tempat ini. Ia bukan imej yang aku bayangkan dari berita atau dari kata-kata orang yang tidak pernah datang sendiri. Tetapi aku belum mahu mengalah. Aku mengingatkan diriku, lapangan terbang mungkin hanya tingkap yang dihias untuk pelancong. Bandar yang sebenar mungkin di luar sana. Aku mengulangi kata-kata itu pada diri sendiri untuk menjaga sedikit maruah yang tersisa. Maruah seorang yang tidak mahu mengaku pernah tersilap menilai. Semasa beratur di counter immigration, aku memerhatikan orang di sekeliling dalam diam, bukan untuk mencari kekecohan, tetapi seolah-olah sedang mencari bukti untuk menyokong kepercayaanku yang lama. Namun, bukti yang aku temui adalah sebaliknya.
Orang bercakap dengan perlahan. Pegawai bekerja dengan lancar, tidak tergesa-gesa secara kasar, tetapi juga tidak lambat sehingga tidak efisien. Aku terdengar perkataan tolong dan terima kasih kerap digunakan. Aku melihat senyuman yang bukan senyuman jualan, tetapi senyuman yang seolah-olah berkata, tidak mengapa, nanti kita bantu. Aku mengambil bagasi dan berjalan keluar ke dewan ketibaan. Cahaya semula jadi menembusi cermin tinggi, membuatkan segalanya kelihatan lebih lapang daripada yang aku sangka. Dan di antara lautan manusia, aku melihat Anna berdiri. Dia tidak melambai-lambai dengan keterlaluan, tidak menunjukkan reaksi teruja yang berlebihan. Dia hanya memandangku dan memberikan senyuman kecil yang membuatkan aku merasa seperti pulang ke rumah, walaupun aku berada di negara lain. Anna memelukku dengan erat secukupnya. Tidak terlalu ketat sehingga aku lemas, tetapi cukup erat untuk aku tahu dia benar-benar di sini. "Penat tak, Lena?" Dia bertanya dalam bahasa Jerman, tetapi suaranya lebih lembut daripada yang aku ingat. Aku mahu menjawab tidak seperti biasa, tetapi perkataan penat itu tepat menusuk titik yang telah lama aku sembunyikan. Jadi aku hanya mengangguk perlahan sebagai ganti kata-kata. "Jom, akak bawa kau pergi berehat dulu," katanya, lalu mengambil beg kecil dari tanganku seolah-olah ia perkara biasa. Aku mengikutnya tanpa membantah, walaupun sebelum ini aku tidak suka orang membantuku dengan mudah kerana ia membuatkan aku merasa lemah. Tetapi pada saat itu, aku merasa bahawa membiarkan orang lain membantu tidak membuatkan aku menjadi lebih kecil. Ia membuatkan aku dapat bernafas. Dan semasa kami berjalan keluar dari lapangan terbang menuju ke bandar yang pernah aku hakimi sebagai miskin, aku mula faham bahawa perjalanan ini tidak bermula di Kuala Lumpur. Ia bermula sejak hari aku mengakui pada diri sendiri bahawa keyakinanku mungkin hanyalah sebuah tembok. Tembok yang membuatkan aku selamat dari kesilapan, tetapi juga membuatkan aku terlepas dari kebenaran. Aku masih tidak tahu apa yang akan aku lihat selepas ini. Tetapi aku sudah tahu satu perkara. Selagi aku masih memegang tukul penghakiman di tanganku, aku tidak akan dapat melihat kehalusan dunia ini. Dan jika aku ingin tahu kekayaan jenis apa yang kakakku temui, aku perlu meletakkan tukul itu terlebih dahulu, walaupun hanya untuk sementara. Aku hanya mampu meletakkan tukul penghakiman itu separuh jalan, kerana ia bukan sesuatu yang boleh diletakkan dan terus selesai. Ia adalah tabiat yang melekat pada tulang. Anna membawaku keluar dari lapangan terbang ke tempat mengambil kereta. Pengumuman yang perlahan bercampur dengan bunyi roda bagasi di atas lantai yang licin. Segalanya kelihatan lancar, seolah-olah ada tangan gaib yang mengatur rentak agar orang ramai dapat bergerak ke arah yang sama. Aku pernah berfikir bahawa negara yang sistemnya tidak ketat akan membuatkan orang terpaksa menolak, memotong barisan dan bersuara lantang agar tidak hilang ditelan orang ramai. Tetapi di sini, sebaliknya, orang tidak cuba mengalahkan satu sama lain dengan suara. Mereka mengatasi kekalutan dengan mengetahui tempat masing-masing. Kami berjalan melalui dewan besar yang silingnya begitu tinggi sehingga cahaya seolah-olah jatuh dari langit. Anna berpaling dan memberitahuku, kalau lapar, nanti kita singgah beli apa-apa di jalan. Dia bercakap seperti orang yang hidupnya mempunyai ruang untuk perkara-perkara kecil, tidak perlu tergesa-gesa sehingga lupa untuk menjaga satu sama lain. Aku mengangguk, tetapi mataku masih mengimbas mencari kecacatan. Seperti seorang juru audit yang takut jika terjumpa terlalu banyak kebaikan, dia akan kehilangan jawatannya sebagai penjaga kebenaran. Apabila kereta bergerak keluar dari lapangan terbang, bandar raya perlahan-lahan menggantikan ruang yang lapang. Aku melihat lebuh raya bertingkat seperti urat nadi utama. Kereta memang banyak, tetapi ia bukan gambaran huru-hara tanpa arah seperti yang pernah aku bayangkan. Aku melihat papan tanda yang jelas, pertukaran lorong yang menggunakan isyarat, tidak sempurna seperti dalam postcard, tetapi ada satu asas yang menyokongnya. Seolah-olah bandar ini menerima hakikat bahawa ia besar dan padat, lalu memilih untuk menguruskannya dengan tolak ansur dan bukannya paksaan. Anna duduk di sebelahku, memandang keluar tingkap seolah-olah sedang membaca bandar itu dengan mata yang sudah biasa. Dia tidak cuba menjelaskan mengapa Malaysia ini bagus, tidak cuba mempertahankan negara yang pernah aku hina. Dia hanya membiarkan aku melihat sendiri. Itulah yang membuatkan aku mula berasa tidak selesa kerana ia membuatkan aku tiada lawan untuk berdebat. Aku terpaksa berdebat dengan fikiranku sendiri. Akak dah duduk kawasan ni beberapa tahun, kata Anna perlahan. Ia bukan yang paling mewah, tapi akak suka sebab ia ada rentaknya sendiri. Perkataan rentak membuatkan aku teringat pada muzik, bukan jadual kerja. Aku tidak pasti sama ada hidup ini patut ada rentak,
atau patut ada rancangan, tetapi aku mula tertanya-tanya. Mungkin mempunyai rancangan tanpa rentak adalah sebab mengapa aku letih. Kereta membelok ke sebatang jalan yang sunyi serta-merta, seolah-olah memotong separuh bunyi bising bandar. Rumah dan bangunan rendah berselang-seli, dengan pokok-pokok di tepi jalan yang tidak dipangkas rapi tetapi kelihatan dijaga secukupnya. Aku melihat seseorang menyapu halaman rumahnya perlahan-lahan, bukan kerana dia tidak bekerja, tetapi seolah-olah dia sedang menjadikan tempatnya lebih selesa untuk didiami. Aku tidak melihat kemiskinan dalam erti kata yang aku fahami. Aku melihat usaha-usaha kecil yang tidak perlu dihebahkan. Kondominium Ana tidaklah setinggi bangunan pencakar langit dalam filem, tetapi ia bersih dan sunyi. Lobinya mempunyai bau wangi minyak aromaterapi yang lembut. Bukan bau yang kuat dan menusuk hidung, tetapi bau yang membuatkan orang secara automatik mahu merendahkan suara. Pengawal keselamatan memberi tabik hormat kepada Anna. Anna membalas dengan senyuman yang ringkas. Aku berdiri di sebelahnya dan merasa aneh. Hormat yang diberikan tidak memerlukan sentuhan, tidak perlu banyak cakap, tetapi ia merapatkan jurang antara manusia dengan lembut. Naik ke biliknya, aku meletakkan beg dan berjalan ke tingkap. Kuala Lumpur terbentang di hadapan mataku seperti sehelai kain pelbagai warna. Ada bangunan tinggi, lampu jalan, barisan kereta, dan pantulan cahaya dari cermin. Dulu aku fikir bandar yang baik mesti seragam, tetapi bandar ini hidup. Dan hidup tidak semestinya bermakna tidak teratur. Ia bermakna, ramai orang sedang berusaha untuk hidup bersama. Satu tugas yang lebih sukar daripada sekadar mencantikkan bandar untuk diambil gambar. Anna menyuruhku mandi dan berehat dahulu. Kemudian kami akan keluar membeli makanan. Aku mandi dengan cepat dan menukar pakaian, seolah-olah ingin lari dari keletihan yang melekat dari perjalanan kapal terbang. Apabila aku keluar dari bilik, Anna menghulurkan sebotol air tanpa bertanya sama ada aku mahu atau tidak. Dia melakukannya seolah-olah itu adalah perkara yang sepatutnya dilakukan. Aku menerimanya dan merasa seperti sedang dijaga tanpa perlu meminta. Satu kemewahan yang jarang aku temui dalam kehidupan kerjaku. Kami turun ke bawah, berjalan di kaki lima yang tidak begitu lebar. Tetapi orang yang berjalan tahu bagaimana untuk mengelak antara satu sama lain tanpa perlu menjerit maaf setiap kali seperti di Jerman. Di sini, orang mengelak dengan pandangan mata, dengan memiringkan badan sedikit, dengan memperlahankan langkah separuh rentak. Aku mula perasan bahawa kesopanan di Malaysia tidak kaku seperti peraturan. Ia adalah adab yang tertanam dalam gerak-geri. Orang tidak perlu berfikir panjang untuk melakukannya. Kami singgah di sebuah kedai serbaneka berhampiran kondo. Lampu putihnya terang seperti biasa, tetapi apa yang aku ingat bukanlah barangan atau promosi. Ia adalah satu detik pendek yang berlaku di kaunter. Seorang lelaki sedang membayar, tetapi catnya seolah-olah bermasalah. Dia mencuba berulang kali, wajahnya mula tegang. Jika di negaraku, orang di belakang mungkin akan mengeluh atau mengetuk-netuk kaki sebagai isyarat cepat sikit. Tetapi di sini, orang di belakang hanya berganjak sedikit untuk memberi ruang. Petugas kaunter berkata dengan suara lembut, "Tak apa, encik, cuba lagi sekali," dan menawarkan pilihan lain dengan sabar. Lelaki itu tersenyum kelat, meminta maaf perlahan-lahan. Semua orang mengangguk seolah-olah berkata mereka faham. Ia adalah perkara yang sangat kecil, tetapi aku merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Masyarakat yang baik mungkin bukan kerana tiada masalah, tetapi ia baik kerana apabila masalah timbul, orang tidak membuat orang lain merasa lebih teruk. Kembali ke bilik, kami makan makanan yang ringkas. Anna membelikan aku nasi ayam dan memberitahu penjual untuk kurangkan sambal kerana aku tidak biasa pedas. Aku mencubanya dan merasakan rasa yang kaya, tetapi tidak menyakitkan. Kepedasan itu seperti kebenaran. Jika diletakkan secukupnya, ia menyedarkan kita, bukan membakar kita. Anna ketawa melihat wajahku yang perlahan-lahan menyesuaikan diri. "Bandar ni pun macam tu juga," katanya. "Kena faham perlahan-lahan." Malam itu, aku berbaring di katil di bilik Anna, mendengar bunyi bandar yang sayup-sayup kedengaran seperti ombak. Aku teringat perkataan miskin yang pernah aku gunakan dengan begitu mudah untuk negara ini dan mula merasa sedikit malu. Kerana perkataan itu terlalu ringkas. Ia seperti label yang ditampal pada sesuatu yang kompleks supaya diri sendiri tidak perlu bersusah payah untuk memahaminya. Sebelum tidur, Anna bersuara dari seberang bilik, "Esok akak kena masuk pejabat, tapi kalau kau nak ikut, akak boleh bawa." Nada suaranya bukan mencabar, bukan menunjuk-nunjuk. Ia adalah satu jemputan yang terbuka. Aku menjawab boleh, walaupun aku tidak tahu mengapa aku menjawab semudah itu.
Mungkin kerana aku mula ingin melihat lebih banyak, bukannya ingin menang. Dan dalam kegelapan, aku mengakui dalam diam, kejutan budayaku belum berakhir. Hari ini ia baru bermula. Bermula dengan perkara-perkara kecil yang tiada siapa sengaja ajarkan, tetapi ia mengajar aku dengan sendirinya. Sesetengah kekayaan tidak bersuara, tidak mengisytiharkan diri. Tetapi jika kau berada cukup dekat, kau akan merasai bahawa ia menjadikan manusia lebih manusiawi, bukan sekadar menjadikan hidup kelihatan lebih baik. Pagi keesokannya, aku bangun sebelum jam penggera berbunyi. Walaupun semalam letih kerana perjalanan, otakku terasa segar seolah-olah ada seseorang perlahan-lahan menaikkan kelantangan bunyi dunia sedikit demi sedikit. Aku mendengar bunyi kenderaan dari jauh, bunyi burung yang jarang aku dengar di bandarku, dan bunyi Anna berjalan di dapur dengan sangat perlahan, seolah-olah takut membangunkanku. Semua ini membuatkan aku merasa aneh. Aku berada di sebuah bandar besar, tetapi paginya tidak menggigit. Ia tidak bermula dengan ketergesa-gesaan. Ia bermula dengan memberi ruang. Anna meletakkan sarapan ringkas di atas meja, roti bakar dengan buah-buahan dan air minuman. Dia tidak menyediakannya seperti di hotel mewah, tetapi seperti orang yang sudah biasa menjaga seseorang tanpa menjadikannya satu perkara besar. Hari ini kau nak pergi mana dulu? Dia bertanya. Aku terus menjawab, nak cuba naik LRT. Aku ingin melihat sendiri perkara yang selama ini tidak aku percayai. Sistem pengangkutan di bandar yang aku fikir pasti huru-hara. Kami berjalan ke stesen LRT berhampiran kondo. Cahaya pagi menembusi struktur besi laluan pejalan kaki berbumbung. Orang ramai mula padat, tetapi tidak sesak sehingga sukar bernafas. Aku perasan ramai yang memakai fon telinga, tetapi masih tidak menolak antara satu sama lain. Ramai yang memegang cawan kopi, tetapi masih berjalan berhati-hati agar tidak terlanggar orang lain. Ini bukan disiplin kaku yang aku biasa lihat. Ia adalah sikap bertimbang rasa yang seolah-olah menjadi benang nipis yang menghubungkan orang yang tidak dikenali. Benang yang membuatkan kita menjaga tangan, menjaga suara, menjaga ruang masing-masing. Apabila tren LRT tiba, pintu terbuka dengan tepat. Orang ramai menunggu penumpang di dalam keluar dahulu sebelum melangkah masuk. Tiada arahan, tiada pegawai yang perlu menjerit. Hanya pandangan sekilas dan pergerakan badan yang kena pada masanya. Aku teringat negaraku, di mana peraturan sering datang bersama papan tanda larangan dan amaran. Tetapi di sini, peraturan seolah-olah lahir dari persefahaman bersama. Seolah-olah semua orang tahu, jika terlalu tergesa-gesa, semuanya akan runtuh serentak. Di dalam gerabak, orang berdiri rapat tetapi tidak melanggar batas. Tiada siapa yang bercakap kuat, tiada bunyi ketawa besar dari kumpulan yang ramai. Seolah-olah semua orang sedang melipat diri mereka menjadi sedikit lebih kecil agar orang lain mempunyai ruang. Aku bertanya kepada Anna dengan perlahan, adakah mereka ini ditekan? Anna menggelengkan kepala. Bukan ditekan, Lena. Ini pilihan, katanya dengan yakin. Ramai orang Malaysia percaya bahawa tidak menyusahkan orang lain adalah adab asas. Perkataan tidak menyusahkan kedengaran biasa, tetapi aku rasa ia lebih berat maknanya daripada banyak undang-undang, kerana ia memerlukan hati, bukan sekadar kepatuhan. Kami turun di sebuah stesen di tengah bandar. Orang ramai melimpah keluar seperti air, tetapi tiada perlanggaran yang kuat. Seolah-olah air itu mengalir di dalam saliran yang disediakan. Aku memandang lautan manusia itu dan merasa seperti sedang melihat satu sistem yang berbeza. Sistem yang tidak memaksa semua orang menjadi sama, tetapi membolehkan semua orang bergerak bersama. Kami turun ke bawah, berjalan melalui jalan raya yang mempunyai bangunan tinggi, kedai-kedai kecil, motosikal, dan bunyi bising bandar yang mula kedengaran. Aku mula melihat perkara yang bertentangan dengan imej di kepalaku. Penjual tersenyum kepada pejalan kaki tanpa mengharapkan apa-apa. Pelajar sekolah berjalan dalam kumpulan tetapi tidak membuat bising yang mengganggu orang lain. Pekerja pejabat berpakaian kemas tetapi tidak kaku. Aku mula faham maksud kelembutan bandar ini. Ia bukan kelemahan, tetapi ia adalah cara untuk membolehkan kepadatan wujud bersama tanpa pecah belah. Kemudian, perkara yang benar-benar membuatkan aku terhenti ialah adab memberi hormat. Aku melihatnya di mana-mana, tetapi bukan dalam bentuk upacara rasmi. Aku melihat pekerja kedai kopi menundukkan kepala sedikit kepada pelanggan. Aku melihat seorang pemuda menunduk memohon maaf apabila terlanggar bahu seseorang. Aku melihat seorang ibu menunduk kepada anaknya yang membantu mengangkat barang ke dalam kereta. Dulu aku fikir rasa hormat mesti datang dari kuasa siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Tetapi di sini,
Isyarat hormat itu seperti bahasa yang digunakan untuk mengurangkan ketegangan antara manusia, tidak kira apapun kedudukan mereka. Ia memastikan hubungan tidak berlanggar. Pada waktu tengah hari, kami singgah di sebuah pasar kecil, berhampiran laluan pejalan kaki di tepi sungai. Orang ramai berjalan perlahan-lahan, memilih barangan seolah-olah menggunakan masa sebagaimana yang sepatutnya. Aku melihat seorang penjual meletakkan pulut mangga ke dalam bekas dengan cermat, seolah-olah sedang menyediakannya untuk orang penting, walaupun harganya tidak mahal. Aku bertanya kepada Anna, kenapa dia buat teliti macam ni, padahal untung mungkin tak banyak. Anna menjawab, sesetengah orang bukan jual barang saja. Dia jual perasaan yang pelanggan itu dijaga. Ayat ini membuatkan aku teringat perkataan perkhidmatan di duniaku. Perkhidmatan adalah tugas. Tetapi di sini, ia kelihatan seperti satu kebanggaan kecil yang terselit dalam kerja-kerja biasa. Kami makan mie di sebuah gerai kecil di tepi jalan. Meja keluli tahan karat yang biasa, angin panas bertiup, bau sup yang pekat sehingga membuatkan air liurku kecur. Pemilik gerai tersenyum dan bertanya, boleh makan pedas? Anna menjawab bagi pihakku, kurang pedas ya bang, dia baru sampai. Penjual itu mengangguk seolah-olah faham tanpa perlu banyak soal. Aku merasa diriku dilindungi dari ketidakbiasaan dengan lembut. Bukan diajar bahwa kau salah, tetapi dibimbing untuk menyesuaikan diri perlahan-lahan. Seolah-olah bandar ini sedang berkata, tak apa, datanglah perlahan-lahan. Semasa makan, seorang pelancong tercicirkan duit shilling yang bergolek ke bawah meja. Tiada siapa di kedai itu yang ketawa, tiada siapa yang menunjukkan rasa jengkel. Pemilik kedai menunduk membantu mengutipnya dan menyerahkannya kembali dengan senyuman seolah-olah ia perkara kecil. Aku terkejut melihat bagaimana sifat kemanusiaan di sini tidak memerlukan majlis khas. Ia wujud dalam perkara-perkara kecil dan berlaku begitu kerap sehingga kelihatan biasa. Pada sebelah petang, kami menaiki bot penambang yang singkat untuk ke seberang. Aku memegang susur tangan bot dengan erat kerana masih belum biasa dengan hayunannya. Anna ketawa perlahan dan berkata, nanti biasalah tu. Aku melihat ramai orang tempatan naik dan turun bot dengan cekap. Tetapi apa yang aku lihat dengan jelas ialah, apabila bot merapat ke jeti, orang yang turun dahulu akan berpaling untuk membantu memegang tangan orang tua yang melangkah perlahan. Tiada pengumuman bantu warga emas, tiada kempen kesedaran yang panjang lebar, hanya satu tangan dihulurkan dan satu tangan lagi menyambut. Bantuan yang tidak mengharapkan pujian, membuatkan aku merasa dunia ini masih mempunyai sudut yang tidak perlu bersaing untuk menjadi orang baik. Petang itu, kami berjalan pulang melalui laluan pejalan kaki berbumbung sekali lagi. Matahari mula redup, orang ramai masih ramai, tetapi aku tidak merasa ditelan oleh bandar seperti yang pernah aku rasai di beberapa bandar Eropah. Aku mula faham bahawa keteraturan di Malaysia mungkin bukan dalam bentuk garis lurus, tetapi keteraturan yang melengkung, fleksibel, dan mengambil kira wajah orang lain. Anna memandangku seolah-olah tahu apa yang aku fikirkan. Dia tidak bertanya, nampak tak, aku betul. Dia hanya berkata, esok akak kena masuk pejabat betul-betul. Kalau kau datang, kau akan nampak satu sisi yang lain pula. Perkataan sisi yang lain membuatkan aku merasa seperti ada satu lagi pintu yang menanti. Dan aku mula merasa sedikit takut. Bukan takut untuk pergi, tetapi takut jika pintu itu benar-benar terbuka. Aku mungkin terpaksa mengakui bahawa apa yang aku panggil kejayaan selama ini mungkin hanyalah kulit yang cantik, tetapi isinya kosong. Malam itu, aku kembali ke bilik dengan hati yang berat dan ringan serentak. Berat kerana kepercayaan lamaku mula goyah. Ringan kerana dunia ini tidak sesempit yang aku sangka. Dan sebelum tidur, aku mengakui dalam diam, aku tidak boleh lagi menghakimi sebuah negara hanya dengan perkataan miskin atau kaya. Kerana beberapa perkara yang aku lihat hari ini tidak terpantul dalam graf. Ia terpantul pada pandangan mata yang tidak membuatkan sesiapa merasa malu, pada tangan yang dihulurkan tanpa perlu dihebahkan, dan pada sebuah bandar yang mengajarku bahawa hidup bersama dengan maruah mungkin adalah kekayaan manusia yang paling mahal. Pagi pada hari aku akan ke pejabat bersama Anna. Aku bangun dengan perasaan seperti akan memasuki sebuah bilik yang pernah aku kutuk sebagai sempit. Walaupun aku belum pernah membuka pintunya. Anna berpakaian kemas, kemeja berwarna lembut, skirt labuh yang sopan, rambutnya diikat rendah dan rapi. Bukan kerapian untuk menunjuk-nunjuk, tetapi kesopanan yang membuatkan orang lain berasa selesa. Aku memilih untuk berpakaian mengikut gaya Jermanku. Ringkas, tajam, dan lebih bersedia untuk memerhati daripada menyertai. Kami menaiki LRT pada waktu puncak.
Orang ramai sesak sehingga bahu berlaga bahu, tetapi kesesakan itu tidak bertukar menjadi kekasaran. Aku melihat seorang pemuda mengalihkan beg galasnya ke hadapan agar tidak terkena orang di belakang. Aku melihat seorang wanita bekerja berdiri menghadap sudut kecil untuk memberi lebih ruang kepada orang di sebelahnya untuk bernafas. Semua orang seolah-olah sedang mengira ruang untuk satu sama lain tanpa perlu kerap mengucapkan maaf. Ia adalah matematik timbang rasa. Anna membawaku keluar dari stesen ke sebuah bangunan pejabat di kawasan perniagaan. Bangunan pencakar langit dengan cermin yang memantulkan langit, seolah-olah memberitahu bahawa bandar ini bukan sekadar destinasi pelancong. Ia bekerja dengan serius dan sudah lama melakukannya. Lobi pejabat sejuk dan selesa dengan bau bersih yang lembut di udara. Pengawal keselamatan berdiri tegak tetapi tidak kaku. Dia menundukkan kepala kepada setiap kaki tangan yang lalu lalang dengan pandangan mata yang menghormati, bukan pandangan yang mengawasi kesalahan. Anna juga membalas hormat itu seolah-olah ia perkara biasa. Di dalam lift, aku perasan orang tidak berebut atau menolak. Semua orang berdiri mengikut ruang yang ada, seolah-olah ada peraturan tidak bertulis. Jangan guna ruang orang lain jika tidak perlu. Aku teringat pejabatku di Jerman, di mana segalanya jelas dan pantas. Tetapi kadang-kadang kejelasan itu seperti pisau. Ia memotong lebih daripada yang sepatutnya, termasuk kelembutan. Apabila pintu ke tingkat pejabat Anna terbuka, ia mendedahkan suasana yang senyap tetapi tidak dingin. Meja kerja tersusun rapi, tetapi tidak kaku seperti dewan peperiksaan. Ada pokok-pokok kecil di sudut, cawan kopi diletakkan di atas piring dengan cermat. Aku mendengar bunyi papan kekunci yang berirama, bukan bunyi perbualan yang kuat atau ketawa yang terbahak-bahak, tetapi aku juga melihat senyuman-senyuman kecil bertukar, anggukan kepala, dan pandangan mata yang seolah-olah berkata saya nampak awak di situ tanpa perlu banyak cakap. Selamat pagi Anna, sapa seseorang dengan nada sopan. Selamat pagi, jawab Anna. Kemudian berpaling untuk memperkenalkan aku kepada pasukannya dengan ringkas. Semua orang tersenyum kepadaku, ada yang menundukkan kepala sedikit. Aku cepat-cepat mengangguk sebagai balasan, merasa sedikit kekok kerana tidak biasa disambut tanpa sebarang syarat. Ketua pasukan Anna bernama Puan Aisyah, seorang wanita berusia lingkungan 40-an. Dengan penampilan yang tenang, pandangan mata yang tajam tetapi tidak keras. Dia fasih berbahasa Inggris, tetapi memilih untuk menggunakan nada suara yang lembut dalam setiap ayat. Welcome Lena, feel free. Ayat yang pendek, tetapi membuatkan aku merasa seolah-olah dia memberiku ruang untuk bernafas sejak awal lagi. Aku pernah bertemu dengan ketua yang berkata welcome dan diikuti dengan senarai panjang jangkaan. Tetapi di sini, perkataan feel free seolah-olah bermaksud kau tidak perlu membuktikan apa-apa sebelum dilayan sebagai manusia. Anna membawaku duduk di sebuah bilik mesyuarat kecil. Di luar, cahaya matahari menembusi bidai nipis. Dia menuangkan air untukku dahulu sebelum membuka komputer ribanya. Hari ini akak kena siapkan slide pusingan terakhir, katanya. Esok kami ada pembentangan dengan klien besar. Projek ni pasukan dah buat berbulan-bulan. Aku melihat matanya menjadi lebih serius, tetapi tidak tegang seperti orang yang akan dihakimi. Dia kelihatan seperti seseorang yang akan menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan penuh tanggung jawab. Aku mengangguk dan bertanya, seperti orang yang masih memegang kayu ukur yang lama, klien antarabangsa, pendapatan besar. Anna berpaling memandangku dengan tenang sebelum menjawab. Pendapatan penting, Lena, tapi bukan segalanya. Apa yang kami perlu jaga ialah kepercayaan. Dia menyebut perkataan kepercayaan seolah-olah ia adalah sesuatu yang boleh disentuh sama seperti wang. Aku terdiam, kerana di duniaku, kepercayaan sering disebut sebagai sesuatu yang abstrak, bukan matlamat utama kerja. Pada sebelah pagi, aku berjalan di sekitar pejabat dalam diam. Aku melihat seseorang bangun untuk mengisi semula air untuk rakan yang sedang dalam mesyuarat dalam talian. Aku melihat seorang lagi membantu menyemak dokumen rakannya tanpa diminta. Aku melihat seseorang meletakkan kuih kecil di tengah meja dengan nota, "Makanlah." Ia adalah budaya-budaya kecil yang seolah-olah memberitahu, kita memang bekerja keras, tetapi kita tidak lupa bahawa orang di sebelah kita adalah manusia. Aku mula merasa terkesan, kerana perkara-perkara ini tidak meningkatkan kecekapan serta-merta, tetapi ia meningkatkan daya tahan hati seorang pekerja. Daya tahan yang membuatkan mereka tidak mudah patah apabila berhadapan dengan masalah. Tengah hari, Anna membawaku makan di sebuah restoran Melayu kecil berhampiran bangunan pejabat. Ia kedai biasa tetapi bersih.
Makanan tiba dengan cepat, dan setiap hidangan dihidangkan dengan teliti. Gulai lemak cili api yang wangi, nasi putih panas, ulam-ulaman segar. Aku melihat harga dan tanpa sedar berkata, kenapa tak lebih mahal? Anna ketawa perlahan. Sebab dia nak orang makan kenyang dan boleh balik kerja dengan baik. Aku memandangnya seolah-olah ingin mencari kesalahan. Tetapi di dalam hati aku mula menerima bahawa idea keuntungan maksimum mungkin bukan satu-satunya jawapan di dunia ini. Semasa makan, aku melihat seorang pelayan menunduk memohon maaf apabila perlu mengambil pinggan berhampiran pelanggan. Dia tidak melakukannya kerana takut dimarahi, tetapi melakukannya secara semula jadi. Aku mula faham bahawa memberi hormat dalam budaya Malaysia tidak semestinya bermakna siapa lebih rendah atau siapa lebih tinggi. Ia adalah cara untuk mengatakan, saya nampak awak, tidak kira sama ada awak pelanggan, rakan sekerja atau orang yang tidak dikenali. Petang itu, kembali di pejabat. Aku fikir hari ini akan berlalu dengan tenang. Aku dapat melihat budaya yang lembut, mengumpul data untuk diceritakan kepada diriku sendiri. Tetapi suasana mula berubah, seolah-olah suhu di dalam bilik menurun darjah demi darjah. Aku melihat Anna memandang skrin dan dahinya berkerut. Ahli pasukan yang lain mula berjalan sedikit lebih pantas. Bukan panik, tetapi seolah-olah semua orang menyedari serentak bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Anna berpaling ke arahku, matanya menunjukkan kerisauan yang tidak pernah aku lihat dalam panggilan video. Lena, ada masalah, bisiknya, lalu membawaku masuk ke dalam bilik mesyuarat. Pasukan itu mula masuk seorang demi seorang. Puan Aisyah masuk paling akhir, menutup pintu dengan perlahan dan memandang setiap orang seolah-olah sedang mengumpul nafas seluruh bilik. Anna berkata dengan suara perlahan, kami dapati ada beberapa angka dalam slide yang salah. Pengiraan untuk ROI ada bahagian yang menggunakan versi pangkalan data yang berbeza. Perkataan salah membuatkan jantungku tersentak. Aku kenal kesilapan di duniaku. Ia adalah bunyi kritikan. Pencarian siapa yang bersalah. Email panjang yang disalinkan kepada pihak pengurusan, mesyuarat di mana tiada siapa berani bercakap benar. Aku memandang wajah pasukan ini dan tanpa sedar menyediakan diriku untuk merasa tidak selesa. Aku fikir sebentar lagi aku akan melihat pembelaan diri, lontaran tanggung jawab, dan suasana dingin yang aku biasa alami. Tetapi apa yang aku tidak tahu ialah, detik-detik seterusnya akan menjadi detik yang memecahkan kayu ukur kejayaanku. Bukan kerana ada yang menjerit, tetapi kerana kesunyian di dalam bilik ini akan bertukar menjadi satu jenis kesunyian yang lain. Kesunyian yang tidak menyakiti sesiapa, dan bersedia untuk menampung satu sama lain untuk melaluinya bersama-sama. Pintu bilik mesyuarat ditutup dengan bunyi yang perlahan, tetapi di dalam kepalaku ia berbunyi seperti pintu besi yang dihempas kuat. Aku duduk di sudut bilik, cuba menjadikan diriku sekecil mungkin, kerana aku merasa seperti akan menjadi saksi di mahkamah. Mahkamah yang akan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang patut dikecam. Aku melihat Anna menundukkan mukanya sedikit, tangannya memegang pen dan memutarkannya perlahan-lahan. Itulah gerak-geri orang yang bersedia untuk menerima hentaman. Puan Aisyah tidak terus bercakap. Dia memandang skrin yang memaparkan slide itu, kemudian berpaling kembali memandang pasukannya, seolah-olah sedang mengukur suhu hati, bukan suhu bilik. Okey, dia memulakan dengan satu perkataan. Suaranya tenang, tidak dingin dan tidak terlalu manis. Berapa banyak masa yang kita ada sebelum perlu hantar fail akhir kepada klien? Seseorang menjawab serta-merta, lagi 2 jam, Puan. Kalau nak selamat, Puan Aisyah mengangguk. Baik. Kalau macam tu, kita akan betulkan. Tiada perkataan siapa yang buat. Tiada perkataan kenapa tak semak. Tiada pandangan mata yang tajam, seolah-olah mencari pesalah. Hanya ada perkataan, kita akan betulkan yang diletakkan di atas meja seperti peraturan pertama di bilik ini. Masalah ada di hadapan kita, bukan pada muka sesiapa. Seorang lelaki bernama David, yang aku ingat kerana dia tersenyum padaku pagi tadi, mencondongkan badannya ke hadapan. Saya akan semak pangkalan data dengan versi fail asal, katanya ringkas, lalu terus membuka komputer ribanya. Seorang lagi, bernama Siti, mengangkat tangan sedikit. Saya akan periksa semula semua angka dalam graf dan jadual, katanya dengan nada suara yang tidak bergetar, walaupun tugas itu sepatutnya boleh membuat sesiapa sahaja gementar. Puan Aisyah berpaling kepada Anna. Anna, awak tolong semak naratif slide. Kalau perlu ubah penerangan supaya selari dengan angka baru, teruskan. Dan Raj, dia berpaling ke sudut lain, hubungi pihak klien. Boleh tak kita anjakkan sedikit masa penghantaran fail?
Beritahu mereka kita akan hantar versi akhir yang telah disemak sepenuhnya untuk memastikan ketepatan. Segalanya berlaku dengan pantas, seolah-olah pasukan ini pernah berlatih untuk menghadapi kesilapan. Bukan berlatih untuk mencari siapa yang salah, tetapi berlatih untuk memastikan pasukan tidak tumbang. Anna menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Maafkan saya. Semua ini salah saya. Saya tak semak dengan teliti." Dia menundukkan kepalanya lebih rendah dari biasa. Pada saat itu, aku yakin jika di pejabatku, akan ada suara yang terus membalas, "Ya, awak patut bertanggung jawab," atau paling tidak, kesunyian yang begitu berat, sehingga orang yang bercakap merasa seperti ditampar tanpa tangan. Tetapi di sini, David mengangkat mukanya, tersenyum nipis, dan melontarkan ayat yang membuatkan aku merasa seperti seseorang telah mengepam oksigen ke dalam bilik. "Tak apa, Anna, benda boleh bincang. Kita selesaikan sama-sama." Perkataan sama-sama itu tidak disebut untuk memujuk. Ia disebut seperti satu fakta, seolah-olah dia sedang memberitahu, inilah cara kita bekerja. Siti menambah perlahan, "Sesiapapun boleh buat silap, Kak. Yang penting, kita tak biarkan kesilapan itu sampai pada klien." Dan dia kembali menumpukan perhatian pada skrinnya. Aku memandang tangannya yang menggerakkan tetikus dengan yakin, dan merasa seperti sedang melihat satu jenis kekuatan yang lain, kekuatan yang tidak perlu menjadi agresif. Aku duduk kaku, seolah-olah badanku tidak tahu bagaimana hendak bertindak balas terhadap apa yang aku lihat, kerana ia bercanggah sepenuhnya dengan peta di dalam kepalaku. Aku pernah percaya bahawa profesionalisme mesti datang dengan ketegasan, ketegasan mesti datang dengan tekanan, dan tekanan mesti ada seseorang untuk menanggungnya. Tetapi di hadapanku, profesionalisme datang bersama ketenangan, ketenangan datang bersama kerjasama, dan kerjasama datang bersama belas kasihan yang tidak lemah. Raj menelepon klien dengan nada suara yang sangat sopan. Dia tidak berbohong. Dia berkata terus terang, "Kami terjumpa satu bahagian yang perlu diperbetulkan untuk memastikan data lebih tepat. Boleh kami minta sedikit masa tambahan untuk menghantar fail akhir, supaya kami yakin semuanya 100% betul." Aku fikir klien akan marah, tetapi Raj mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak, Encik." Dia meletakkan telefon dan tersenyum kepada pasukan. "Klien," kata Oki, "dia suka sebab kita serius tentang ketepatan." Aku terkejut sekali lagi. Realiti dalam dunia perniagaan yang aku kenal ialah semua orang takut akan kesilapan sehingga mereka cuba menyembunyikannya. Tetapi di sini, mereka berani bercakap benar dengan sopan dan menerima kepercayaan sebagai balasan. Masa berlalu seperti jam yang berputar laju. Tetapi di dalam bilik ini, tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang menyalahkan. Satu-satunya bunyi yang kedengaran dari semasa ke semasa ialah bunyi menaip, bunyi klik tetikus dan soalan-soalan pendek yang jelas. Yang ni guna andaian apa? Graf ni selari dengan jadual tak? Macam mana kita nak terangkan perubahan ni supaya klien mudah faham? Semua soalan adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menikam orang. Aku tanpa sedar bergerak sedikit lebih dekat dengan David dan berbisik dalam bahasa Inggeris, "Why is no one blaming her?" Aku tahu soalan itu kedengaran kejam, tetapi aku bertanya dengan ikhlas, seperti orang yang tidak faham. David mengangkat muka memandangku. Dia tidak kelihatan terkejut. Dia tersenyum perlahan, seolah-olah pernah ditanya soalan seperti ini. "Buat apa nak salahkan orang? Kerja takkan siap," katanya tenang. Lagipun, hari ini dia yang silap. Esok lusa mungkin saya pula. Kalau kita tak tolong satu sama lain, macam mana nak survive? Ayat itu ringkas, tetapi ia seperti sesuatu memukul tembok di dadaku sehingga retak. Aku teringat diriku di pejabat Jerman. Apabila aku melakukan kesilapan kecil dan sepanjang hari aku merasa seperti berjalan di atas kaca. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi kesunyian mereka membuatkan aku merasa bersalah melebihi sepatutnya. Aku teringat rakan sekerja yang pernah ditegur di dalam mesyuarat, dan selepas itu dia tidak berani bersuara lagi. Bukan kerana dia tidak mampu, tetapi kerana dia takut dilihat dari sisi yang tidak sempurna. Di sini, orang berani bercakap kerana mereka tahu mereka tidak akan dimusnahkan jika mereka bercakap benar. Dan aku baru sedar, tempat kerja yang baik bukanlah tempat yang tiada kesilapan, tetapi tempat di mana kesilapan tidak memusnahkan manusia. Kira-kira sejam setengah kemudian, Siti mengangkat muka. "Dah semak semua. Semua angka dah dikemas kini dan selari." Anna menghantar fail pangkalan data yang betul kepada pasukannya. Dia mengubah suai penerangan pada slide dengan pantas tetapi teliti. Puan Aisyah menyemak buat kali terakhir dan berkata, "Bagus,
hantar sekarang. Dia tidak berkata, kita selamat. Dia berkata seolah-olah ini adalah proses biasa bagi sebuah pasukan yang bertanggung jawab. Pasukan yang percaya bahawa membetulkan kesilapan adalah lebih penting daripada kelihatan sempurna. Ana bangun berdiri dan menundukkan kepala sedikit kepada pasukannya sebelum berkata, terima kasih banyak. Semua. Kalau bukan sebab korang, saya memang tak sempat. Suaranya bergetar sedikit. Aku melihat air mata bergenang di matanya. Dan pada saat itu, aku merasa tekakku menjadi sendat tanpa sebab. Aku cuba menelan tetapi perasaan itu menolak naik seperti ombak. David ketawa perlahan. Alah Ana, jangan cakap macam tu. Nanti saya buat silap, awak pun tolong saya juga. Yang lain mengangguk. Ada yang bergurau, lain kali siapa buat silap, belanja teh boba tau. Bilik itu bergema dengan ketawa serentak. Ketawa itu bukan bunyi ejekan, bukan bunyi lega kerana terselamat. Ia adalah bunyi ketawa orang yang saling mempercayai. Percaya bahawa hubungan mereka tidak akan musnah kerana satu kesilapan. Aku berpaling ke arah tingkap, melihat Kuala Lumpur di kejauhan, sama seperti tadi. Tetapi aku merasa dunia di dalam diriku telah berubah. Aku tidak menangis kerana terharu dengan Malaysia secara mudah. Aku menangis kerana aku baru sahaja melihat jawapan kepada ruang kosong dalam hidupku. Ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh gaji, bonus, atau kestabilan. Ia adalah ruang untuk melakukan kesilapan dengan selamat. Ruang untuk mempunyai orang di sisi tanpa perlu menang. Ruang untuk bekerja tanpa menjadikan kita begitu keras sehingga lupa menjadi manusia. Puan Aisyah berpaling memandangku seolah-olah nampak mataku merah. Dia tidak bertanya, tidak membuatkan aku malu. Dia hanya tersenyum kecil dan berkata, sometimes, the real wealth is how we treat people when things go wrong. Aku mengangguk walaupun tidak dapat berkata-kata, kerana aku tahu ayat itu sedang menulis ganti ayat lamaku. Ayat yang pernah menghancurkan kakakku secara senyap, tetapi kekal. Dan aku tahu, esok semasa pembentangan, aku mungkin akan melihat hasil kerja yang telah dibaiki oleh banyak tangan. Tetapi bagiku, hasil yang lebih besar telah pun berlaku hari ini. Hasil yang tidak ada pada slide, tidak ada dalam ROI. Tetapi ada di dalam hati seseorang yang baru sahaja mengakui bahawa kejayaan sebenar mungkin bukan tentang tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi tentang mempunyai pasukan yang tidak membiarkan sesiapa jatuh sendirian. Keesokan harinya, pembentangan berjalan dengan tenang dan jelas. Klien mengangguk mengikut rentak Ana bercakap, seolah-olah dia bukan hanya melihat angka, tetapi melihat kesungguhan di sebalik angka itu. Semasa berjalan keluar dari bilik mesyuarat, aku perasan Ana tidak tersenyum seperti seorang pemenang. Dia tersenyum seperti seseorang yang telah berjaya menyerahkan amanah. Dan itu membuatkan aku faham, kerja yang baik tidak semestinya membuat kita melangkaui orang lain, tetapi ia membuatkan kita melangkaui diri kita sendiri. Malam itu, kami duduk diam di balkoni, ditiup angin malam yang hangat. Aku tidak mengucapkan kata maaf yang panjang berjela. Kerana kadang-kadang kata maaf yang terlalu panjang hanya seperti cubaan untuk memadam kesalahan terlalu cepat. Aku hanya berkata, Kak, dulu saya fikir sesebuah negara itu kaya kalau ada angka yang cantik. Tapi sekarang saya tahu, sesetengah kekayaan itu ada pada cara orang berpegang tangan semasa melakukan kesilapan. Ana memandangku dan mengangguk perlahan, seolah-olah memberitahu bahawa dia telah lama menungguku untuk melihatnya sendiri. Pada hari aku kembali ke Jerman, aku menghantar mesej kepada ayah dan ibu. Anna tidak lari dari masa depan. Dia memilih masa depan yang lain. Masa depan yang ada maruah dalam kerja, ada kepercayaan dalam pasukan, dan ada hati yang tidak kering kontang. Aku kembali bekerja dengan pandangan yang baru. Mula bertanya khabar rakan sekerja dengan lebih kerap, mula membantu lebih daripada membuktikan, mula percaya bahawa kesilapan bukanlah musuh manusia, tetapi ujian kepada semangat berpasukan. Dan aku berjanji pada diri sendiri dalam diam, aku akan kembali ke Kuala Lumpur lagi. Bukan untuk lari dari kehidupanku yang lama, tetapi untuk sentiasa ingat bahawa kejayaan yang sejati diukur dari hati yang masih mampu menjadi lembut, selepas melalui hari di mana segalanya hampir musnah.